Salam sejahtera, saya Ethel Grisif Mengau Ana Edwin memegang nombor kad matrik di 2019-1088-228 akan membincangkan tentang gaya hidup yang sihat. Apakah yang dimaksudkan dengan gaya hidup yang sihat? Adakah ia tentang cara pemakanan seseorang individu? Atau adakah ia berkaitan dengan cara seseorang bersukan? Ataupun jumlah rehat yang diambil oleh seseorang individu? Untuk pengetahuan anda semua, ketiga-tiga aspek ini merupakan sebahagian daripada gaya hidup yang sihat. Gaya hidup yang sihat didefinisikan sebagai aktiviti yang dilakukan bertujuan untuk mengekalkan, merawat dan memastikan tubuh badan seseorang individu sentiasa dalam keadaan yang sihat dan mampu untuk melakukan sebarang aktiviti dalam keadaan yang selesa. Bukan sahaja mengenai pemakanan, malah gaya hidup yang sihat juga melibatkan waktu rehat dan tidur, bersukan dan beriadah, penyalahgunaan dadah dan alkohol serta pergaulan bebas. Menurut Chan Xin Yi pada tahun 2010, kebanyakan penyakit berbahaya berlaku disebabkan akibat daripada amalan gaya hidup yang tidak sihat. Kurangnya bimbingan daripada golongan yang dewasa tentang betapa pentingnya untuk kita mengamalkan gaya hidup yang sihat menyebabkan peratusan individu yang sakit meningkat setiap tahun. Peratusan jumlah pesakit yang meningkat pada setiap tahun ini bukan sahaja merisaukan rakyat Malaysia, malah ia juga telah menarik perhatian seluruh rakyat di muka bumi ini. Hal ini kerana setiap peratusan rakyat yang mendapat penyakit berbahaya ini akan mempengaruhi peratusan pesakit-pesakit dari negara yang lain pada masa yang sama. Dalam sidang akhbar Kosmos pada Februari 2014, Zulkarnain Ahmad menyatakan bahawa purata bagi seseorang individu menghabiskan waktu mereka untuk bekerja adalah selama 8 jam untuk sehari. Ini membuktikan bahawa setiap individu memerlukan rehat yang mencukupi untuk mendapatkan kembali kecerdasan dan kecergasan mereka setelah mereka bekerja seharian selama 8 jam tersebut. Dalam aspek pengamalan gaya hidup yang sihat pada masa kini, saya ingin mengumpaskan dua aspek yang penting, iaitu yang pertama adalah aspek pemakanan dan yang kedua adalah aspek bersukan. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia atau lebih dikenali sebagai KKM, pada tahun 2011, pemakanan yang seimbang merupakan kunci utama ke arah amalan gaya hidup yang sihat. Makanan yang tidak seimbang pula akan menyebabkan seseorang individu itu mudah mendapat penyakit berbahaya. Hal ini kerana tubuh kita memerlukan zat dan vitamin yang mencukupi untuk mengelakkan penyakit yang berbahaya. Malah, pengambilan sekurang-kurangnya 8 gelas air masak sehari juga amat penting untuk setiap individu. Kita sebagai individu yang ingin ataupun memiliki tubuh badan yang sihat seharusnya mengikuti piramid makanan ataupun jumlah pemakanan yang telah ditetapkan oleh World Health Organization iaitu WHO. Hal ini kerana WHO telah membuat satu penyelidikan di mana setiap kali kita mengambil makanan pada waktu sarapan pagi, pada waktu tengah hari dan pada waktu malam, setiap itu telah diberikan mengikut kuantiti serta zat dan juga vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi, seelok-eloknya kita mengikuti piramid makanan yang telah ditetapkan untuk memastikan
keadaan tubuh badan kita sentiasa dalam keadaan yang sihat dan bertenaga pada sepanjang masa. Dalam aspek pemakanan ini, saya ingin mengupas tentang waktu pemakanan yang betul yang perlu dipatuhi oleh setiap individu. Waktu pemakanan ini adalah amat penting bagi kita untuk memastikan tenaga kita sentiasa mencukupi untuk melakukan pelbagai aktiviti harian sama ada yang pasif ataupun aktif. Waktu pemakanan yang ditetapkan haruslah dipatuhi supaya makanan yang kita ambil pada setiap hidangan dapat dicerna dengan baik sepenuhnya. Hal ini kerana sekiranya makanan yang kita ambil tidak dapat dicerna dengan baik, maka kita juga akan menerima padah di mana kita akan mengalami kesusahan untuk melakukan aktiviti harian kita pada hari tersebut. Ini juga akan mendatangkan kesan yang buruk terhadap kesihatan kita di mana berkemungkinan besar kita akan mengalami penyakit yang berbahaya. Di sini saya ingin menekankan dan memberi pesanan kepada semua individu di luar sana agar waktu pemakanan seseorang individu itu hendaklah dikawal. Di sini pemakanan yang dikawal adalah bermaksud waktu seseorang individu itu hendaklah makan sebelum berasa lapar dan berhenti sebelum kita mula berasa kenyang. Waktu pengambilan sarapan pagi yang sesuai adalah pada jam 8 pagi ataupun 30 minit selepas kita bangun dari tidur. Selepas tidur selama 6 hingga ke 8 jam pada waktu malam, sarapan pagi amat penting bagi membekalkan tenaga kepada tubuh badan, mengembalikan paras gula di dalam darah serta membuatkan kita lebih cergas dan cerdas. Seterusnya, waktu yang sesuai untuk pengambilan makanan pada waktu tengah hari pula adalah sekitar jam 12 tengah hari atau dalam tempoh 3 hingga ke 4 jam selepas pengambilan sarapan pagi. Pengambilan makanan tengah hari adalah amat penting kerana kita memerlukan sejumlah tenaga yang amat banyak untuk membolehkan kita berupaya melakukan aktiviti seharian dengan baik. Makanan yang sesuai untuk waktu tengah hari hendaklah mengandungi makanan yang seimbang, yang mengandungi protein, karbohidrat kompleks, serat dan lemak baik, iaitu lemak yang tidak diproses dan lemak dan bebas daripada bahan kimia sintetik. Pemakanan pada waktu malam pula adalah sesuai diambil pada jam 6 petang atau 3 hingga 4 jam selepas kita minum ringan pada waktu petang. Makanan yang sesuai diambil untuk makan malam adalah makanan yang mengandungi protein, karbohidrat kompleks dan lemak. Pada zaman yang moden sekarang, fenomena makanan segera yang pelbagai yang mengandungi bahan-bahan yang menjejaskan kesihatan setiap individu, terutamanya golongan muda, golongan kanak-kanak dan golongan remaja menjadi punca. Ramai individu mengidap penyakit yang berbahaya seperti obesiti dan diabetes atau lebih dikenali sebagai kencing manis. Kita tidak boleh menafikan bahawa fenomena makanan segera ini telah menarik perhatian ramai pihak di luar sana tanpa mengira usia, kerana ramai golongan pada masa kini mendapati bahawa pengambilan pemakanan segera ini adalah lebih mudah berbanding mereka mengambil pemakanan yang seimbang seperti yang telah disarankan dalam piramid makanan. Terutamanya golongan kanak-kanak dan remaja, mereka lebih menyukai makanan segera kerana ia mudah didapati di mana-mana sahaja.
tanpa didikan dan sokongan daripada golongan dewasa, terutamanya ibu bapa, mereka tidak dapat mengetahui betapa pentingnya pengambilan pemakanan yang sesuai ini, dan ini telah menyebabkan mereka untuk tidak mengetahui tentang cara ataupun gaya hidup sihat yang betul. Kita sebagai seorang golongan dewasa hendaklah sentiasa menasihati golongan yang muda kerana golongan muda inilah yang akan menjadi pemimpin negara pada masa yang akan datang. Sekiranya pada usia yang muda ini, mereka tidak dapat mengetahui apa yang betul dan apa yang perlu mereka lakukan untuk memastikan tubuh badan mereka sentiasa dalam keadaan yang sihat dan cerdas, maka amat mustahil bagi mereka untuk mampu meneruskan wawasan negara kita Malaysia pada masa yang akan datang. Dalam jurnal perubatan The Lancet pada tahun 2011, hampir 350 juta orang dewasa di seluruh dunia dilaporkan menghadapi penyakit diabetes. Situasi ini sesungguhnya amat membimbangkan seluruh rakyat yang berada di muka bumi ini kerana jumlah pesakit diabetes ini terus meningkat dari hari ke hari pada setiap tahun. Peningkatan jumlah pesakit diabetes ini bukan sahaja melibatkan di sesebuah negara, tetapi ia melibatkan seluruh negara yang ada di bumi ini. Ini menunjukkan bahawa gaya pemakanan yang sihat amatlah penting untuk memastikan tubuh badan yang sihat dan memperolehi khasiat yang baik yang diperlukan oleh tubuh badan setiap individu. Manakala dalam utusan online 2016, Datuk Dr. Luqman Hakim Sulaiman menyatakan bahawa seramai 11.6% penduduk di Malaysia sahaja menghidap penyakit diabetes. Angka ini terus menunjukkan peningkatan sebanyak 3.6% pada tahun 2011 yang menjadikan peratusan pesakit diabetes di Malaysia pada ketika itu meningkat sebanyak 15.2% dan seterusnya meningkat kepada 17.5% pada tahun 2015. Peningkatan pesakit diabetes di Malaysia ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sendiri tidak pernah mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan bagi diri mereka sendiri. Adakah bagi kita gaya hidup yang sihat ini bukan satu perkara yang penting, atau kita mengambil mudah akan kesan gaya hidup yang kita amalkan selama ini? Seramai 3.5 juta golongan dewasa di Malaysia pada ketika itu yang terdiri daripada golongan pelajar kolej dan universiti menghidap diabetes. Berdasarkan statistik tersebut, jumlah ini amat membimbangkan dan kita dapat melihat betapa pentingnya pengamalan gaya hidup yang sihat. Bagi pelajar kolej dan universiti, kita seharusnya sedar ataupun berwaspada tentang pengamalan cara hidup kita yang tidak sihat. Seterusnya, saya ingin mengupaskan aspek yang kedua, iaitu aspek bersukan. Mungkin ramai di kalangan kita menganggap bahawa bersukan itu bukanlah satu perbuatan yang wajar dilakukan oleh setiap individu. Tetapi, untuk memastikan kita mempunyai kesihatan dan kecergasan yang
yang konsisten pada setiap masa. Bersukan adalah salah satu cara untuk kita memastikan bahawa tubuh badan kita sentiasa dalam keadaan yang sihat. Institusi Sukan Negara pada tahun 2016 menggalakkan rakyat Malaysia untuk bersukan pada waktu pagi, pada waktu petang dan pada waktu malam, serta tidak menggalakkan individu untuk bersukan pada waktu tengah hari. Bersenam pada waktu pagi dapat memberikan kesegaran, membakar lebihan lemak, memberikan tenaga yang lebih dan pembakaran kalori secara berterusan. Bersenam pada waktu pagi dapat membakar kalori tenaga sebanyak 420 kalori dan sebanyak 190 kalori akan turut terbakar walaupun kita sudah tidak lagi bersenam pada waktu pagi. Ini akan membuatkan kita berasa lebih bertenaga dan cergas untuk melakukan pelbagai aktiviti selepas ini. Manakala senaman pada waktu petang dan malam yang disarankan oleh Institusi Sukan Negara pula dapat mengurangkan tekanan otak di samping dapat membuatkan tubuh badan menjadi lebih cergas. Sekiranya kita tidak mempunyai masa ataupun sibuk pada waktu pagi, janganlah kita berasa gelabah kerana kita boleh bersenam pada waktu petang ataupun pada waktu malam mengikut flexibility, mengikut kesesuaian serta keselesaan seseorang individu. Janganlah kita menganggap bahawa melakukan aktiviti beriadah ataupun bersenam ringan ini satu beban bagi kita. Sekiranya kita berfikiran ataupun beranggapan bahawa bersenam ataupun melakukan aktiviti riadah ini merupakan satu beban, adakah anda akan menerima kesannya pada suatu hari nanti? Untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat, amatlah penting bagi kita untuk mengekalkan kesihatan tubuh yang baik. Dengan melakukan senaman, walaupun senaman yang ringan sekalipun, ini dapat memberikan kita satu tubuh badan yang sihat di samping dapat meningkatkan kecerdasan dan kecerdasan seseorang individu. Menurut KKM pada tahun 2015, jumlah minima aktiviti fizikal yang perlu dilakukan oleh seseorang individu untuk mendapatkan faedah kesihatan yang diperlukan adalah dengan melakukan aktiviti yang sederhana, kuatnya atau intensi, iaitu sekurang-kurangnya selama 30 minit sehari secara terkumpul. Senaman yang dilakukan hendaklah secara perlahan-lahan dan intensitinya akan ditingkatkan secara beransur-ansur mengikut kemampuan seseorang individu tersebut. Janganlah kita mengikut cara orang lain bersenam kerana setiap individu mempunyai kemampuan dan tahap kardiovaskular mereka tersendiri. Secara kesimpulannya, kita sebagai individu yang memerlukan tubuh badan yang sihat, cara hidup yang sihat, jumlah pemakanan yang betul serta ingin memiliki kehidupan yang selesa dan sejahtera, amat penting bagi kita mengamalkan gaya hidup yang sihat pada setiap masa. Pastikan ibu bapa terutamanya mendidik anak-anak sejak mereka kecil lagi tentang betapa pentingnya pengamalan gaya hidup yang sihat ini untuk masa depan mereka pada suatu hari nanti. Bukan itu sahaja, malah guru-guru juga seharusnya menerapkan ilmu ataupun nilai untuk murid-murid kepada murid-murid supaya mereka dapat mengetahui kesan baik dan juga kesan buruk tentang gaya hidup yang sihat dan gaya hidup yang tidak sihat. Setiap aspek
yang berkaitan dengan gaya hidup yang sihat ini hendaklah diambil kira dan diberikan perhatian, terutamanya waktu rehat yang secukupnya, jumlah aspek pemakanan dan juga aspek bersukan. Ketiga-tiga aspek ini amat penting bagi seseorang individu untuk memastikan kita memiliki tubuh badan yang sihat, otak yang cerdas dan keadaan emosi kita yang stabil pada setiap masa.